أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita meneruskan rutin kita. Kita dah menjadi sebati dengan Al-Quran. Moga-moga kita menjadi kekasih-kekasih kepada Al-Quran. Saya ingat kata-kata ulama salaf menyebut, aku tidak pernah melihat seorang kekasih yang boleh mengangkat ketinggian darjat kemuliaan seorang kasih sebagaimana Al-Quran mengangkat kekasihnya. Maka beruntunglah kita, bertuahlah kita apabila kita menjadi orang-orang yang mengambil Al-Quran ini sebagai kekasih-kekasih kita semua. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita, hati kita sentiasa menjadi sejuk, lembut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jom. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu cenderung kepada kezaliman, nescaya kamu akan disambar oleh api neraka. Bagaimana kita cenderung hati kita kepada maksiat, kepada kezaliman juga termasuk dalam perkara-perkara yang boleh mengundang akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga sepaling kurang-kurangnya hati kita ini membenci kepada kezaliman kalau kita tidak mampu menzahirkan dengan kata-kata dan perbuatan kita. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Sama-sama kita ingin melihat kepada apakah ringkasan bagi halaman 229, iaitu daripada ayat yang ke-63 kita akan menyambung kisah Nabi Saleh kepada kaumnya yang engkar, yang derhaka. Bagaimana kita ingin melihat bagaimana respon dan bagaimana cara Allah menyelamatkan Nabi Saleh dan orang-orang beriman sehingga ayat 68. Kemudian pada ayat 69 hingga 71 di bahagian bawah itu kita akan berkenalan dengan kisah Nabi Ibrahim dan bagaimana Nabi Ibrahim melayan tetamu, melayan orang-orang ataupun melayan malaikat yang membantu kebaikan pada beliau, ya, dengan doa dan kabar gembira dengan lahirnya seorang nabi bernama Ishak dan juga beritanya terus sekaligus dengan cucunya. Bukan sekadar dapat anak tapi dapat cucu. Itu amat menarik yang kita akan tengok pada ayat 69 hingga ayat 71. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن
ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صدق الله العظيم. Membawa kepada
resolusi bagi halaman 229 kita saksikan. Yang pertama, jangan kacau mukjizat seperti mana kaum Nabi Saleh, ya, Samud, nescaya ia akan menjemput azab daripada Allah SWT. Zaman sekarang ini kita kalau boleh terus sokong mukjizat yang ada dan kita angkat, kita kempen, kita kongsikan walaupun ada cabaran. Yang pertama. Yang kedua, selalu mencari rahmat Allah dengan patuh arahannya. Inilah yang dinyatakan pada ayat 66, di mana dengan rahmat Allah maka Nabi Saleh dan kaumnya diselamatkan. Dan yang ketiganya, yakin dengan kuasa Allah untuk mengekalkan bukti atau menghapuskannya pada tamadun-tamadun yang ada. Maka kita kalau ingin dikekalkan bukti, dikekalkan kebaikan kita, maka kita kena yakin kepada Allah dan kuatkan keimanan kita, perjuangan kebenaran kita sebagaimana Nabi Saleh dan juga Nabi Ibrahim dan isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita. Mari sama-sama kita lihat. Zada iaitu bertambah, dan perkataan ini maksudnya bersedia, menyediakan bekal. Dua kali disebut di dalam Al-Quran, dan kalau kita lihat ia muncul pada ayat 63, ya, 63, fama tazidunani ghaira tahsir, tidaklah ia menambah kecuali kerugian. Apa yang rugi? Kalau katakan kita dah ada kebenaran tetapi kita masih lagi nak menyenangkan hati orang dan ikut cakap orang, istilahnya asaitu, derhaka, aku ni derhaka pada Allah, aku ikut pada engkau, maka itu adalah menambahkan lagi rugi dalam hidup kita. Tuan-tuan, dah ada Quran time, dah belajar sedikit-sedikit, kita doakan ya ahli keluarga kita dapat hidayah rahmat daripada Allah ini. Jangan lagi kerana nak jaga hati bos, okey, nak jaga hati orang A, orang B, sampaikan menderhaka kepada Allah SWT. Salah satunya yang apa? Kalau kita kata ambil bab solat lah Ustaz ya. Bab solat. Kalau rasanya solat tu dah masuk, kita fokus. Okey, saya nak taat pada Allah, tak nak derhaka kepada Allah SWT. Bila kita cakap tentang kerja, saya nak amanah kepada Allah, saya tidak mahu derhaka kepada Allah dengan buat kerja elok-elok contohnya, kan? Lagi apa lagi Ustaz? Banyak ya. Banyak. Maksudnya apa sahaja perkara kebaikan yang Allah sampaikan, ini kita jangan kompromi. Pasal antara cabaran dalam kehidupan kita bukan pasal kita tak nak jadi baik, tapi kita ada orang-orang di sekitar kita yang dia kata, alah tak payah jadi ustaz sangatlah. Kan? Alah baru ikut Quran time dah jadi ustazah contohnya, kan? Kalau dia cakap begitu, kata pada dia, tak apalah saya jadi ustazah macam Nabi Soleh inilah, kan? Engkau ni jadi harapan ni. Tak payahlah engkau ni memusnahkan harapan kami. Tapi sebenarnya harapan Allah untuk kita semua tuan-tuan ialah untuk apa? Kita kembali ke syurga. Kalau orang kata tak payahlah jadi ustazah, memang saya nak jadi ustazah. Kan? Kita memang nak jadi ustazah. Kalau dia perli ke apa ke, kita kata pada dia, tolong doakan saya jadi orang yang baik-baik. Pasal saya ni sebelum ni taklah berapa baik. Ya, moga-moga doa itu membawa kita diampunkan, diberi rahmat oleh Allah SWT. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Kita nak belajar sikit tajwid pada hari ini. Hari ini di hujung-hujung berkaitan dengan lam syamsiah dan lam qamariyah, dan hari ini kita nak belajar tanda ataupun alamat lam qamariyah dan syamsiyah. Semalam lam qamariyah dan lam syamsiyah. Okey, lam qamariyah ni lam qamariyah ini diletakkan tanda sukun ataupun tanda mati di atas lam tersebut. Kalau kita lihat pada ayat yang kita baca seperti tadi, ayat 66, hujung ayat 66 itu, inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Al-qawiyyu, lam itu diletakkan tanda mati ataupun tanda ra'su kha, tanda kepala huruf kha di atas itu. Adapun lam syamsiyah diletakkan tanda tasydid ataupun kita sebut sebagai sabdu di atas huruf-huruf syamsiyah. Maknanya kalau sabdu tidak diletakkan di atas lam, tapi diletakkan di atas huruf selepas lam tersebut. Contoh pada ayat yang kita baca tadi pada ayat 67, wa akhadhal ladzina zalamus sayhah, as-sayhah, bila lam tu diidgham, dia akan letakkan sabdu di atas huruf yang dimasukkan tu huruf sad ataupun 14 huruf syamsiyah. Adapun apabila lam qamariyah, lam yang dibaca jelas matinya,
lam itu diletakkan tanda mati di atas ataupun kepala huruf kha, supaya kita nampak kalau tanda mati diletakkan jelas huruf tu mati dari sudut makhraj al-qawiyyu, lam tu dibaca diletakkan tanda mati di atas lam. Adapun bila lam tu dimasukkan dalam huruf selepasnya seperti as-sayhah, as-samad, maka diletakkan tasydid di atas huruf syamsiyah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.